اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada pagi ini berada di dalam majlis ilmu mempelajari kitab yang dikarang oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu taala yang berjudul Jam'ul Fawaid. Kitab yang membicarakan perkara-perkara yang berkaitan tentang faedah-faedah. Faedah yang kita nak pelajari pada pagi ini iaitu kelebihan azan dan iqamat. Sambungannya, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Dan riwayat daripada Sayyiduna Anas ibnu Malik radhiyallahu an sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara berdiri mereka itu pada hari kiamat di atas timbunan kasturi, tiada menghuru-harakan dia oleh hisab, dan tiada menduka citakan mereka itu terkejut yang akbar. Yang pertama, seorang laki-laki imamkan oleh kaum dan mereka itu redha mereka itu baginya. Dan yang kedua, dan seorang laki-laki bang 5 waktu berkehendak ia akan wajhullah. Dan yang ketiga, dan seorang hamba taat ia akan Allah Ta'ala dan akan tuannya. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun yaqumuna yawmal qiyamah ala kuthbanil miski la yahuluhum al-hisabu wa la yahzunuhumul faza'ul akbar, rajulun amma qauman wa hum lahu radun wa rajulun azzana al-khamsa ibtigha'a wajhillah wa 'abdun ata'a rabbahu wa sayyidahu, rawahu at-Tirmidzi wa Ahmad. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an, katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiga golongan ini pada hari kiamat berada di atas timbunan kasturi, mana mulia lah, dalam keadaan begitu wangi, dimuliakan oleh Allah, yang tidak akan merasakan huru-haranya hisab pada hari itu. Orang lain dalam keadaan cemas kerana yaumul hisab, hari dihisabkan amalan pada hari itu. Tapi tiga golongan ni diberikan keamanan oleh Allah. Golongan yang pertama iaitu rajulun amma qauman, seorang laki-laki menjadi imam kepada satu kaum, yang kaum itu wahum lahu radun, makmum reda dengan dia.
Ini golongan yang pertama. Golongan yang pertama, seorang laki-laki imam akan dia tertinggal sebenarnya dalam kitab kita tu. Seorang laki-laki imam akan satu kaum, dia jadi maf'ul tu, akan. Rajulun amma qauman. Kalau maf'ul dalam kitab Jawi mesti ada akan. Oleh ialah fa'il. Oleh ialah apa? Fa'il. Bermula mubtada oleh jadi fa'il. Lagi sama ia akan jadi maf'ul. Itu kaedah baca kitab Jawi. Bermula ialah mubtada, oleh ialah fa'il, akan ialah maf'ul. Akan sebagai maf'ul mutlak, yang ialah sifat, nisbah kepada ialah tamyiz. Nisbah kepada ialah tamyiz. Kalau akan, dia jadi maf'ul. Makna rajulun amma, seorang laki-laki telah mengimamkan. Imam apa? Qauman, akan satu kaum. Laki-laki imam akan satu kaum, begitu. Dan kaum, dan mereka itu redha, mereka itu baginya. Sedangkan makmum redha dengan dia jadi imam. Tapi kalau seorang jadi imam, makmum tidak redha, Allah laknat dia. Jadi kalau kita nak jadi imam, imam yang diradai oleh penduduk tempatan. Oleh sebab itu, kalau ustaz dia datang satu tempat, dia tidak boleh terhege-hege nak jadi imam, kecuali diberikan keizinan oleh imam yang telah dilantik oleh penduduk tempatan. Kerana ditakuti belum tentu penduduk tempatan selesa dengan ustaz tu jadi imam. Sebab orang selesa dengan tu imam yang ada, dengan suaranya yang sedap, parah rupanya yang cantik. Imam ni parah rupa pun diambil kira, suara pun diambil kira, akhlaknya diambil kira, ahli keluarganya juga diambil kira, sebab dia bagi contoh kepada masyarakat. Contohnya ada orang ni, dia memang alim dari sudut ilmu tafsir, alim dari sudut ilmu fiqh, tapi Allah tak kurniakan dia suara sedap. Kalau jadi imam pun, makmum tak apa. Imam kata imam yang dilantik lagi sedap, gitu. Jadi oleh sebab itu jadi makruh tanpa mendapat keizinan daripada imam penduduk tempatan, kecuali dia izinkan. Contohnya saya datang ke Tekera kan, nak jadi imam, imam ustaz kata silakan, imam di sana kata silakan ustaz, orang kata pun, makmum kata sila ustaz. Maka setelah mendapat keizinan barulah menjadi imam. Kalau terus jadi imam, hukumnya makruh, bukan tak sah, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Apatah lagi tiba-tiba saya jadi imam, baca panjang-panjang pula. Ada 2-3 orang ni semua kebanyakan sakit lutut belaka kan. Baca panjang-panjang ataupun saya sujud lama, menyebabkan orang tak selesa. Dia kata kalau Ustaz Syukri jadi imam, ya Allah, sujud ni lama, sampai nak tercabut mata saya. Kalau Ustaz Lias, kalau Ustaz Syukri mengajar, yang bagi dia jadi tu imam. Kalau jadi tu imam, lama sangat sujud. Jadi orang kampung ataupun penduduk tidak berapa selesa. Begitu. Ini dalam hukum fiqh. Kita tak boleh sewenang-wenang nak terus ke hadapan untuk menjadi imam, melainkan sudah mendapat keizinan daripada imam yang dilantik oleh penduduk tempatan. Ini hukum fiqh. Mana kita meraihkan tuan rumah, bukan kita tuan rumah di situ, kita meraihkan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Apabila seseorang ini menjadi imam dan orang kampung pun redha, ataupun penduduk di situ redha dia jadi imam. Oleh sebab itu jadi imam ni dia perlu melihat keadaan masyarakat, sehingga disebut oleh ulama fiqh makruh bagi imam menambahkan bacaan. Sepatutnya sekadar fil alamin innaka hamidum majid. Maka makruh bagi imam menambahkan bacaan rabbighfirli warham Allahumma antas, ataupun kita baca ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Dia sambung lagi rabbana zalamna anfusana, ataupun bacaan-bacaan yang lain
antal muqaddimu wa antal muakhiru wa antal apa semua, panjanglah dibaca. Sampailah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ataupun apa-apa doa-doa yang disebut oleh Nabi SAW selepas baca tasyahud akhir ini sunat bagi orang yang semayang seorang diri, ataupun imam kalau ditambah Rabbi firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru sampai habis. Jika makmum reda silakan, kalau makmum tak reda tak payah baca, jadi makruh. Sebab makmum dia tak tahu nak baca apa, bukan semua makmum yang hadir tahu sambungan dia. Jadi barangkali bacaan imam ni dia lambat. Kalau tu imam ni jenis Rabbil firli, Allah contohnya dia baca pelan, ya Allah ampunlah dosaku yang telah dahulu, yang terkemudian dan sebagainya, panjang. Makmum ni dia tak tahu apa, jadi menyebabkan makmum dalam keadaan lalai. Dia termenung je, dia kata tu imam ni baca apa ni, lama sangat, dia pun ulang balik, fil alamina innaka hamidum majid, fil alamina innaka hamidum majid, fil alamina innaka hamidum majid, sebab dia tak tahu. Menyebabkan makmum ini jadi lalai ketika itu. Oleh sebab itu perbuatan imam ni jadi makruh, kecuali makmum tahu bahawa kalau Ustaz Syukri jadi imam, dia baca panjang, dia akan baca doa-doa selepas fil alamin innaka hamidum majid, kami pun akan baca, maka ketika itu tidak jadi makruh, tidak akan jadi makruh. Yang kedua dia kata, yang kedua, wa rajulun azzanal khamsa, iaitu seorang laki-laki yang menjadi muazzin. Azan semayang 5 waktu, ibtigha'a wajhillah, hanya mengharapkan redha Allah, harapkan keampunan daripada Allah, mendapatkan rahmat daripada Allah, benar-benar kerana Allah. Ini juga dia akan mendapat kelebihan di akhirat esok. Wa 'abdun ata'a rabbahu wa sayyidahu, seorang hamba yang taat kepada tuannya, kepada sayyid dia. Maka mereka ni Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan, besok bangkit pada hari kiamat berada di timbunan kasturi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Seterusnya lagi, ini nak menceritakan kelebihan muazzin, tapi merangkumi semua. Sedangkan manusia ketika itu dalam keadaan begitu takut tentang keadaan hisab pada hari kiamat. Dan riwayat daripada Dhahhak, Al-Imam Dhahhak radhiyallahu an meriwayatkan, katanya, tatkala melihat pada tidurnya, siapa dia lihat? Abdullah ibnu Zaid, bukan Zaid, Zaid. Tak kala dia bermimpi di dalam tidurnya melihat Abdullah ibnu Zaid radhiyallahu anhu akan azan dan diajarkan Bilal. Kemudian ia telah mengajarkan Bilal radhiyallahu an mengajarkan azan tu. Ini dalam mimpi. Maka menyuruh Nabi SAW Bilal naik di atas sutuh. Sutuh ni iaitu di atas rumah. Negara Arab dia disebut sutuh. Roof, tahu sutuh kita. Di negara Arab atas ni dia tak ada atap, dinama dia sutuh. Terutama kalau musim-musim panas, mereka boleh lepak-lepak di atas waktu malam. Kalau dulu kawasan Mekah ni, kalau waktu panas, tilam-tilam pun bawa sampai ke atas. Sebab dia orang tak ada, zaman tu tak ada kipas, jadi malam sejuk tidur di atas.
Ataupun kita tengok dulu zaman kita dulu-dulu kalau pergi Mekah, di atas ni kalau kita nak sidai kain, tengok banyak burung pati dan ayam kadang-kadang di atas. Dulu kita nak sidai kain, kok macam orang Malaysia sidai kain kat atas. Tapi di atas tu bersepah-sepah. Tu sutuh nama dia. Sutuh. Tu nama sutuh. Arab ni dia sutuh ni tak ada atap. Sebab kalau ada anak lagi seorang nak menikah, dia naik lagi satu tingkat. Contoh di Mesir, mula-mula dia 2 tingkat. Ada seorang anak nak menikah, dia naik pula lagi satu. Jadi besi tu, untuk tiang tu, dia tak pernah maknanya bersimin, tercacak je gitu. Naik, ada lagi seorang anak dia contoh nak menikah, buat tambah lagi satu. Orang Malaysia kalau nak tambah ke belakang, tambah lagi belakang, tambah belakang kan. Orang negara Arab tambah lagi satu tingkat, tambah satu tingkat, tambah satu tingkat. Ini biasa belah-belah kampung di negara Arab. Atas tu nama dia sutuh. Itulah sutuh. Kalau kita tak terfikir naik atas, mana atas kita atap kan. Macam mana pula duduk atas atap? Dia orang tak ada atap. Nama dia sutuh. Naik ke atas sutuh. Dan bang ia. Jadi bila radhiyallahu an ketika mana Abdullah bin Zaid radhiyallahu an bermimpi kalimah azan ini dan mengajar kepada Bilal dan diberitahu kepada Nabi SAW, Rasulullah mengiyakan itulah azan yang sebenar. Sebab peringkat awal ada yang mencadangkan pukul, gendang, ada yang mencadangkan bunyi loceng. Semua ini tidak dipersetujui oleh Nabi SAW kerana kita mengikut agama lain. Islam tidak mengikut agama lain, tapi Islam mempunyai jati diri sendiri dan Islam ada cara nak ajak orang semayang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah tunjukkan dan diikrarkan, maknanya ia jadi hadis Nabi SAW. Allah muliakan beberapa para sahabat ni yang dapat melihat di dalam mimpi kalimah-kalimah azan. Kalimah azan. Seterusnya Nabi SAW menyuruh Sayyidina Bilal naik ke atas sutuh dan bang iaitu atas, tingkat atas masjid Nabi SAW pada zaman itu. Maka tak kala memulai bang, bila sahaja bila radhiyallahu an azan, apa jadi? Gempa suara Madinah, maka menyebabkan Madinah Munawwarah jadi bergempa bunyinya begitu. Ini kelebihan suara Bilal radhiyallahu an. Walaupun tak ada mikrofon, punya suaranya telah memenuhi penduduk Madinah Munawwarah. Suaranya yang begitu merdu, begitu lemak, anda sautan. Mana suara dia ada keistimewaan. Kalau dengar pun rasa sedap didengar gitu. Sedap didengar. Sehingga ianya didengar oleh semua penduduk Madinah. Penduduk Madinah ketika itu. Jadi itulah yang disebut falamma iftatahal azan sami'u. Maka apabila Bilal memulakan azan, semua penduduk Madinah ni terdengar suara dia. Itu bukan setakat penduduk Madinah, penduduk di langit pun boleh mendengar suara Bilal radhiyallahu an. Keistimewaan. Macam kalau kita pergi Mesir lah, ziarah masjid Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an. Masjid Imam Syafi'i ni dia tak payah pakai mikrofon. Tak payah pakai mikrofon. Kalau baca khutbah, dia boleh didengar seluruh orang dalam masjid dan di luar masjid. Itu teknologi Masjid Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an di Mesir. Itu kelebihannya. Begitu juga dulu masjid 4 mazhab di Pekan Qahirah. Bila azan, ada satu bilik ni azan ni, semua kawasan 4 mazhab ni dengar. Sampai sekarang kalau kita melawat masjid 4 mazhab di Pekan Qahirah, ada tempat azan tu, bila kita azan, bukan setakat 4 tempat pengajian 4 mazhab ni dengar, bahkan di luar itu juga dengar. Ada masjid di sebelah tu boleh dengar. Itu teknologi zaman dahulu.
sampai sekarang. Siapa pergi ziarah Masjid Empat Mazhab di Mesir, jadi Bilal ni akan tunjukkan kepada kita, dia mau masuk dalam bilik tempat azan tu, bila dia azan semua dengar, hatta orang sebelah tu juga akan dengar azan. Ini kelebihan ataupun teknologi di zaman itu. Itu teknologi, tetapi Sayyidina Bilal radhiyallahu an boleh sampai ke langit, didengar oleh malaikat di langit dan juga orang yang berada di Madinah. Seterusnya lagi, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu ketahui apa ini suara? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, atadruna, adakah kamu tahu apa ini suara? Para sahabat menjawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat radhiyallahu an menjawab, sembah mereka itu Allah dan Rasulnya sahaja mengetahui. Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Tuhan kamu menyuruh membuka pintu langit, maka dibukakan hingga kepada arash kerana bang Bilal. Bila Bilal aja azan, Allah perintahkan pintu langit ini dibuka sehingga menembusi terus ke arash Allah. Itu kelebihan Bilal. Adakah kelebihan ini khusus pada Bilal ataupun semua muazzin yang ikhlas? Sambungan, sembah Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu an, ini bagi Bilal jua tertentu atau bagi segala orang yang bang. Jadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an mengutarakan soalan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini terkhusus bagi Sayyidina Bilal ataupun ianya semua orang Islam yang azan pun dapat kelebihan itu? Begitu. Jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun menjawab, balil mu'minina ammatan wa inna arwahal muazzinina ma arwahi syuhada fa idza kana yaumal qiyamati nada munadin annal muazzinuna fayaqumun ala kuthbanil miski wal kafur. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memperjelaskan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, sabdanya, tetapi bagi segala orang yang bang dengan umum lah, tak bukan kepada Sayyidina Abu Bilal sahaja, semua orang yang azan dapat kelebihan ini. Dan bahawasanya segala roh orang yang muazzin itu serta arwah syuhada, roh-roh orang yang mati syahid, maka apabila adalah pada hari kiamat seru yang menyeru, ada terdengar suara, sama ada malaikat ataupun memang daripada Allah, laisa kamitslihi syai', nada munadin, kebanyakan dalam hadis menyebut maka malaikat menyeru. Di mana orang yang bang? Itu soalannya. Ainal muazzinun? Mana orang yang azan ni? Mana? Dia kata. Maka berdiri mereka itu. Mana orang yang muazzin ni? Bangun. Di atas pusu daripada kasturi, daripada timbunan kasturi. Dia sama kusbadil miski. Dan juga di atas kafur. Kapur ni bukan kapur simen kan. Kafur yang begitu wangi dan sedap. Dalam istilah Islam bukan kapur kita kata kapur sedap apa, kapur mana? Kapur sirih pun tak sedap. Kafur istilah dalam hadis iaitu kasturi dan kafur yang begitu wangi. Bukan kapur sirih, bukan kapur sirih. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, berkata, umpama barang yang dikata oleh muazzin adalah baginya seumpama pahala.
Kalau kita jawab azan, maka kita akan mendapat pahala sebagaimana yang dilaungkan oleh muazzin. Ini mana kalau kita menjawab azan, maka pahala kita adalah sama seperti yang dilaungkan oleh muazzin. Ini kena jawab azan. Kita bahaskan pada pengajian yang lepas. Kalau boleh waktu azan, hendaklah kita diam, kerana itu adalah waktu yang terhad, kerana kita tidak akan mendapat kelebihan selepas azan dilaungkan. Maka bersabarlah untuk menjawab azan, kerana itu adalah merupakan ibadatun muaqqatatun. Itu satu ibadat yang terhad, yang tidak terdapat lagi selepas habisnya azan. Nak tunggu pula azan waktu lain. Tadi waktu subuh azan kita dah terlepas, nak tunggu pula azan waktu sembahyang fardu zuhur. Oleh sebab itu kena ambil kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan waktu tu nak sibuk-sibuk, waktu itulah kita nak pergi bersembang, waktu azan situlah dia nak mereka-reka apa nak bercakap gitu. Sebenarnya tak ada apa pun, dia tak boleh tunggu. Sedangkan ibadat itu adalah ibadat yang begitu terhad. Kalau waktu ibadat yang terhad pun tak boleh tunggu, apalagi kalau kamu di akhirat besok dalam keadaan kamu dalam keadaan susah pun, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu melainkan amal-amal inilah. Oleh sebab itu kena sabar. Orang tak sabar tu maknanya dia kalah dengan syaitan. Dan seterusnya, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dan kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, 3 orang dipeliharakan mereka itu. 3 orang dipeliharakan mereka itu. 3 orang ini disebut oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, salasatun ya'simuhumullahu ta'ala min adzabil qabri. 3 golongan ini diselamatkan oleh Allah Ta'ala akan mereka itu daripada azab kubur. Yang pertama, orang yang muazzinun. Yang pertama muazzin, orang yang azan ni. Dan yang kedua, dan orang yang mati syahid, orang yang syahid. Dan yang ketiga, ini kelebihan, dan orang yang mati pada hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat. Jadi orang yang mati pada hari Jumaat ataupun mati pada hari Jumaat. Ini berdasarkan dalam beberapa hadis yang lain. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amrin radhiyallahu an, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yamutu yawmal jum'ah aw laylatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Rawahu Ahmad wa Tirmizi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin, mana-mana orang Islam, yamutu yaumal jum'ah, meninggal pada hari Jumaat, au lailatal jum'ati, ataupun malam Jumaat, illa waqahu Allahu fitnatal qabri, melainkan Allah peliharakan ia daripada fitnah kubur. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan begitu juga Al-Imam Tirmizi dengan sanad yang bersambung. Kerana hadis ini telah banyak riwayatnya. Ada yang kata dhaif, tak dhaif, itu sesur jalur yang pertama riwayat Imam Tirmizi lemah, tetapi dikuatkan dengan riwayat Imam Ahmad. Dikuatkan dengan riwayat Imam Ahmad. Ini di antara petanda-tanda yang mereka ini mati husnul khatimah. Kita mohon pada Allah Ta'ala, Allah golongkan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang pertama. Di antara juga an-nutqu ataupun nutquhu bisyahadah indal maut.
ketika dia nak meninggal dunia ni, waktu sakaratul maut dapat mengucap kalimah la ilaha illallah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya ialah kalimah la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ini juga di antara bisyarat, di antara berita gembira bagi orang yang meninggal dunia, tanda-tanda dia husnul khatimah. Di antara juga al-mautu bi rashhil jabin, meninggal dunia yang mana dahi ini berpeluh-peluh. Berdasarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana diriwayatkan daripada Buraidah ibn Husayb radhiyallahu an, sesungguhnya ia daripada Khurasan yang telah menziarahkan saudaranya dalam keadaan sakit, fawajadahu bil maut, didapati saudaranya juga sudah meninggal dunia, wa idza huwa bi'irqi jabinihi, tiba-tiba dia nampak dahi ini berpeluh-peluh. Faqala Allahu akbar, dia tengok saudara kandung dia ni meninggal dunia dalam keadaan berpeluh-peluh dahi ni, terus dia mengucap Allahu akbar. Kenapa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mautul mu'mini bi'irqil jabin, matinya orang beriman berpeluh-peluh dahi ini. Apa sebab berpeluh? Huraian para alim ulama menerusi hadis ini, ada dua pentafsiran ulama, ataupun ulama menghuraikan hadis ni sebab apa berpeluh. Yang pertama, annahu kinayatun an kaddil mu'mini fi talabil halal wa tatyiqihi ala nafsi bis shaum was salah hatta yalqa Allah Ta'ala. Ianya adalah merupakan satu simbolik, satu kinayah, menunjukkan bahawa ketika hamba Allah ini hidup, dia bersungguh-sungguh mencari benda yang halal dan bersungguh-sungguh berpuasa dan solat. Contohnya kalau kita kerja kuat-kuat, macam mana? Mana peluh? Peluh dahi kita ni. Daripada mana kau, Jeff? Tadi menebah-nebah belakang. Peluh-peluh. Tu makna dia bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Jadi Allah tunjukkan orang yang meninggal dunia ni, kerana bersungguh-sungguh ianya beribadat. Bersungguh-sungguh dia berusaha dalam dunia, mencari makanan yang halal, mencari rezeki yang halal, bersungguh-sungguh berpuasa, bersungguh-sungguh menyampaikan ilmu, bersungguh-sungguh dia semayang, bersungguh-sungguh dia sedekah, maka Allah tunjukkan hamba Allah ini bila dia nak mati berpeluh-peluh dah ini. Begitu. Nampak macam kalau kita pegang pun macam orang hidup lagi. Allah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita begitu. Allah kata, saya cium dia Ustaz, rasa peluh dia, nampak melilih. Ini di antara alam bisyarat, berita gembira husnul khatimah. Yang kedua, ulama hadis menyebut annahu ibaratun amma yukabiduhu min shiddati siyaq alladhi yaqriqu dunahu jabinahu wa dhalika tamhisan li zunubih. Bila dia berpeluh-peluh ni, ini menunjukkan bahawa Allah menghapuskan dosa dia. Ini adalah merupakan Allah Subhanahu wa taala memberikan berita gembira, hamba Allah ini telah dihapuskan dosanya dengan terbitnya peluh-peluh di dahinya, yang melambangkan kepada satu berita gembira daripada Allah Ta'ala. Bergembiralah kamu, ahli keluarga kamu ini, ayah kamu ini, ibu kamu ini, anak kamu ini matinya dalam keadaan husnul khatimah. Allahu Akbar. Itu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang yang mati dalam keadaan fi sabilillah syahid, di antaranya orang mati kena penyakit taun ataupun penyakit wabak ataupun virus sebagainya. Ini juga kalau dia sabar, dia mati syahid juga. Orang yang mati al-mabtun, dalam perut dia ni ada penyakit, sama ada kanser ke ataupun seumpamanya ishal. Ishal ni mana
dia membuang air besar, buang besar, keluar saja habis, sehingga dia jadi kuning badannya, hilang air, meninggal dunia, pun termasuk syahid yang disebut mabtun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, justru itu hendaklah kita bersungguh-sungguh melakukan amalan untuk kita ini mendapat mati husnul khatimah. Di antaranya yang disebut oleh Syekh Ibn Rajab Al-Hambali, menyatakan yang pertama khaufullah, istilah kita rasa takut kepada Allah, setakut kepada Allah. Yang kedua iaitu al-khasyatu min su'il khatimah, takutnya mati su'ul khatimah. Kita mesti ada nak mati, takutnya mati su'ul khatimah. Dan jangan kita ada munafik dalam hati. Kata Abdullah ibn Abi Mulaikah, aku telah menjumpai 30 lebih para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya mereka ini takutkan nifak, dan tidak ada seorang daripada mereka melainkan berkata, Allahum yaqul inna imanahu ala imani Jibril wa Mikail, sesungguhnya adalah imannya para sahabat ni adalah iman seperti imannya Jibril dan Mikail. Allahu Akbar, seperti iman seolah-olah begitu. Ini di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibrahim At-Taimi rahimahullah taala berkata, ma aradtu qawli ala amali illa khasyitu an akuna mukazziban. Aku tidak pernah memaparkan perkataanku di atas amalanku kerana aku takut bahawa aku orang yang dusta. Tak ada nak cerita saya ni satu hari zikir 40,000 kita. Kau zikir berapa? Udah Jeffrey 1,000 tak ada lah. Nak jadi wali tak ada. Saya ni zikir sahaja begitu, belum selawat juga 100,000, kena semayang tahajud, kena menceritakan diri dia. Kata Ibrahim Taimi, aku tak berani nak cerita. Kalau orang tanya pun dia tak berani nak cerita, takut aku jadi pendusta. Bila orang tanya berapa banyak selawat Tuan Syekh, adalah sikit-sikit. Kenapa dia? Kerana dia takut. Kerana dia takut. Allahu Akbar. Ibrahim Taimi rahimahullah ta'ala. Dalam kitab Ihya banyak menyebut kisah-kisah Ibrahim Taimi. Dan seterusnya, sebab yang kedua, at-taubatu min jami'il junub, bertaubat daripada segala dosa dan maksiat. Ini juga di antara perkara-perkara yang boleh kita ni dapat husnul khatimah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Orang yang bertaubat daripada dosa ni, kalau Allah terima taubatnya, seperti dia tak ada dosa. Kalau di Mesir, sebelum mengakhiri khutbah pertama, kebanyakan khatib Mesir dia akan baca at-taibu habibur rahman, at-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Udu Allah. Kemudian dia duduk antara dua khutbah. Itu cara orang Mesir. Orang yang bertaubat ini adalah kekasih Allah, kerana Nabi SAW bersabda, orang yang bertaubat daripada dosa, kalau Allah terima taubatnya, dia seperti tak ada dosa. Doalah sekarang dalam tempoh yang begitu singkat, begitu singkat, doalah apa-apa pun. Kadang-kadang yang Bilal ni baca doa untuk diri dia je. Astaghfirullah, astaghfirullah, bukan astaghfirullah untuk diri kamu. Kita nak baca doa macam nak aminkan macam mana? Ni budaya muazzin dalam negeri kita ni. Astaghfirullah ataupun berselawat, dia selawat je. Waktu itulah boleh berdoa dalam tempoh yang begitu singkat. Berdoalah, bertaubatlah kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa. Kalau Allah ampunkan dosa dalam tempoh yang begitu singkat, maka seolah-olah tidak ada dosa, tak ada dosa. Dan seterusnya lagi di antara yang disarankan oleh Syekh Ibn Rajab Al-Hambali, iaitu ad-du'a bi husnil khatimah. Banyakkan doa supaya mati dalam keadaan baik, sebagaimana yang diajarkan
oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak membaca doa ini, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetaplah hatiku ini atas agama Engkau ya Allah. Qalat qultu ya Rasulullah ma aksara du'aaka. Jadi Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma aksara, alangkah banyaknya doa engkau membaca ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, qala ya Umma Salamata, wahai Umma Salamah, innahu laisa adami illa wa qalbuhu baina usba'in min asabi'illah. Sesungguhnya tidak ada anak Adam di muka bumi ini melainkan hatinya di antara dua jari daripada jari-jari Allah. Mana begitu hampir. Allah boleh pegang bila-bila masa, Allah boleh ubahkan bila-bila masa di bawah ta'alluq qabdah Allah. Iaitu kalau kita mengaji, Allah bersifat dengan qudrah. Di antara peranan qudrah ini iaitu qabdah. Allah boleh cabut bila-bila, boleh ubah bila-bila. Faman syaa'a aqama, barang siapa yang Allah kehendaki tetaplah istiqamah dia. Wa man syaa'a zagha, bila Allah kehendaki hilang dia hilang habis. Maka fatala Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana la tuzigh, zagha yazughu, jangan kamu berbalikkan, gundah gelanakan hatiku, dia terus. La tuzigh, bukan la tuzigh qulubana. Ada kita dengar orang baca Rabbana la tuzigh qulubana, itu za'a yazughu, ni zagha yazughu. Rabbana la tuzigh, la tuzigh, zagha yazughu, zagha yazighu, azagha yuzighu, la tuzigh, la tuzigh, tuzigh begitu. Jangan la tuzigh qulubana. Ada ramai baca begitu. Ini ikut dannya. Itu ayat Quran dijadikan doa. Minta Allah tetapkan hati kita selepas diberikan hidayah, dan jangan dia berpaling, jangan dia mengelencong ke tempat yang lain. Ini doa yang diajar oleh Allah Ta'ala. Rabbana la tuzigh, la tuzigh, tuzigh gitu. Bukan la tuzigh, la tuzigh qulubana. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan sedemikian rupa ataupun doa yang lain juga diriwayatkan oleh Amr bin As radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, palingkanlah hati kami ini ke atas ketaatan, ke atas kepada Engkau ya Allah, ya Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Seterusnya dalam kitab kita, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata umpama barang yang dikata oleh muazzin adalah baginya seumpama pahalanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abi Syaibah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala misla ma yaqulul muazzinu kana lahu mislu ajrihi. Barang siapa yang menjawab azan sebagaimana yang dilaungkan oleh muazzin, muazzin pun dapat pahala, kita pun pahala seperti muazzin yang tidak dikurangkan oleh Allah. Dan seterusnya lagi. Dan lagi riwayat Anas radhiyallahu an, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila bang oleh orang yang bang diperkenankanlah doanya dan dibukakan pintu langit bagi doanya, dan apabila mengambil ia qamat tiada ditolak akan doanya. Ini juga di antara kelebihan orang yang azan, apabila ianya azan
dan ianya berdoa, maka doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga qamat. Nanti kita akan huraikan pada pengajian akan datang bila azan ni. Macam contohnya orang masuk Masjid Al-Azim ni, dia masuk, dia berdiri tunggu. Dia tak mau duduk kan, tunggu. Dia kata lama sangat, dekat 6.30 tak kamat-kamat. Dia pusing sana, dia tengok sana, dia tengok sini. Ataupun dia pergi kat tiang, dia bersandar. Kenapa tak mau duduk? Dia ada adab, dia masuk masjid kena duduk. Ataupun semayang 2 rakaat duduk. Dan Rasulullah SAW mendengar azan pun duduk. Oleh sebab itu, apabila kita masuk masjid, contohnya ketika itu azan, kita boleh duduk. Hendaklah kita gantikan dengan zikir. Hendaklah digantikan dengan zikir, bukan suruh kita berdiri. Tidak ada riwayat bila azan, kita masuk dekat nak azan, kita berdiri. Ataupun masuk nak nunggu kamat, kita berdiri. Ni ramai orang buat begitu. Masuk duduk berdiri. Lama dah 20 minit dia berdiri, dia lenguh. Dia cari tiang pula, dia nak bersandar. Kenapa tak mau duduk? Dia kata kalau duduk, tak boleh duduk. Siapa kata tak boleh duduk? Bagaimana adab menunggu muazzin ataupun adab ketika Bilal qamat? Begitu. Adakah Bilal qamat ni kita sama-sama berdiri ataupun Bilal qamat kita duduk dulu? Kita tengok bagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. InsyaAllah kita sama pada pagi akan datang. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita dan kita digolongkan oleh Allah di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Ilahi najini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i. Ilahi najini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i. Wahab li fi madinatihi qararan wa rizqan ثم دفنا بالبقيع. إلهي نجني من كل ضائق بجاه المصطفى خير الجميع. وخاتمة بإيمان وسترا جميلا بالمجيب وبالسميع. إلهي نجني من كل ضائق بجاه المصطفى خير الجميع. وسكن مكة زمنا وطورا وبطيبة في مجاورة الشفيع. إلهي نجني من كل ضائق بجاه المصطفى خير الجميع. صلاة الله دائمة عليه مع الأصحاب والآل الرفيع. إلهي نجني من كل ضائق بجاه المصطفى خير الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ننال بسرها حفظ القرآن
والعمل به وارزقنا منه علما منيرا وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله. أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعث عليها من قبورنا يا بعيث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Jam nih.